Okey, untuk sesi yang ini kita akan bincangkan kertas tua. Kita akan bincangkan kertas tua. Okey, apa yang ada dalam aplikasi bahasa? Okey. Okey, seperti dikatakan tadi, kertas dua ini ada 3 bahagian utama. Satu, aplikasi bahasa, kedua, pemahaman dan ketiga ialah rumusan. Setiap aplikasi bahasa ini dia ada anak-anaknya. Ada anak. Aplikasi bahasa ada 5 anak. Pemahaman ya ada 3 anak, ya. Dan rumusan saja tak ada anak. Satu saja, ya. Baik, aplikasi bahasa ada 5 anak, 5 pecahan, 1 morfologi, 2 sintaksis, 3 penyuntingan, 4 prosa klasik, 5 peribahasa. Morfologi ni apa? Morfologi ni perkataan. Perkataan, misalnya kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata tugas, itu ialah merupakan morfologi. Biasa dalam bahagian ini, kamu diminta kenal pasti sesuatu golongan kata dan kemudian kamu diminta apa? Diminta membina ayat. Ya. Kedua ialah sintaksis. Sintaksis ni ayat. Misalnya biasanya dia akan buat 4 perkara. Satu, dia minta kamu baca petikan, dia dah gariskan ayat. Nanti kau bagi contoh nanti. Gariskan ayat. Tukarkan ayat tadi. Kalau ayat biasa, tukar ayat songsang. Ayat aktif, tukar pada ayat pasif. Ya. Ataupun tentukan ayat bergaris tu apa kata tanya dia. Tukarkan dalam bentuk kata tanya. Ataupun dia bagi satu dialog, dia minta kamu tukar ke dalam bentuk cakap pindah. Ini sintaksis. Penyuntingan ini edit, kesilapan ejaan, kesilapan bahasa. Akhir sekali prosa klasik, maknanya kamu tukarkan dia daripada bahasa lama, ya, bahasa lama kepada bahasa moden tanpa mengubah maksud. Peribahasa, ya, kamu diminta bagi peribahasa berdasarkan situasi. Ya. Okey, untuk hari ini kita mungkin tak bincangkan semua sebab nanti kita nak tengok bahagian-bahagian lain, masa tak cukup, kita akan bincang 3 perkara. Morfologi, sintaksis, penyuntingan. Baik, kita tengok sama-sama. Okey, baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 2 kata adjektif dan 2 kata tugas. Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat sendiri daripada perkataan-perkataan itu. Lihat dekat sini arahan, dia minta 2 kata adjektif dan 2 kata tugas. Maknanya kamu kena tentukan 2 adjektif, 2 kata tugas. Okey. Kemudian bila kamu dah kenal pasti, kamu bina ayat daripada perkataan itu. Nampak tak di sini ada perangkap? Perangkapnya apa? Kalau pelajar tak dapat pilih, ya, tak dapat pilih, ya, tak dengar lagi ke cikgu? Yushun boleh dengar tak? Dah boleh dengar dah? Boleh ya? Okey, terima kasih, terima kasih. Okey. Kalau kamu tak dapat tentukan pemilihan bilangan kata ataupun golongan kata dengan betul, kamu bila bina ayat kamu salah. Sebab golongan kata dah salah, ayat pun salah. Ya, sebab dia ada kaitan. Jadi kamu kena pastikan kamu memilih golongan kata dengan betul. Ya, kalau kata adjektif, wah ini 2 kata adjektif. Kalau 2 kata tugas, ini 2 kata tugas. Okey. Cuba kita tengok sama-sama. Contoh soalan. Tokoh pejuang terdahulu memiliki daya juang yang kental. Mereka tidak mudah pasrah kepada penjajah kerana sedar akan erti perjuangan. Tok Janggut ialah contoh pejuang yang harus kita kagumi semangat dan keberaniannya. Walaupun nyawa beliau berada, ejaan salah ni ya, walaupun nyawa beliau berakhir di tali gantung, ya, walaupun nyawa beliau berada di tali gantung, berakhir di tali gantung, namun semangatnya terus menjadi inspirasi kepada pejuang selepasnya untuk terus istiqamah menentang imperialisme. Wah. Ya, ini contoh ya, bahasa tinggi ya. Okey, kita latih untuk kosakata. Ya. Okey, kalau kita lihat dekat sini kan para pelajar, kita lihat sama-sama. Dia nak kita kenal pasti golongan kata adjektif. Okey, tolong type dekat ruang chat
dua kata adjektif yang kamu jumpa. Dua kata adjektif. Okey, apa pasrah? Pasrah ni maksud dia berserah lah. Dia serah. Serah diri. Dia surrender. Surrender, serah. Okey. Okey. Kental. Kental ni semangat tinggi. Tak mudah mengalah. Tak mudah mengalah. Dia kental. Ya. Macam kamu tak mudah koyak lah. Kan zaman sekarang kata koyak lah. Dia koyak lah. Koyak ni mudah mengalah. Tapi kalau kental ni tak mudah mengalah. Okey. Baik, seterusnya. Mudah betul is kental. Kental betul. Mudah boleh, kental boleh. Okey, bagus. Lagi? Lagi? Kalau boleh kamu tuliskan dua. Tuliskan dua. Jangan tulis satu. Tulis dua. Tulis dua sekali. Okey, apa lagi yang kamu jumpa? Jumpa bagi apa? Kata adjektif. Okey. Baik. Kita tengok ya. Di sini apa lagi? Di sini siapa tulis ni? Okey, semangat dan keberanian. Okey, cikgu nak bagi tahu semangat keberanian ni. Okey. Semangat ni kata nama ya, kata nama. Kata nama. Keberanian pun kata nama. Tapi kalau berani kata adjektif. Ya. Kental dan mudah, kental dan mudah. Betul, betul. Okey, kagumi dan inspirasi. Okey, kagumi inspirasi juga ini kata nama. Kagumi kata kerja, inspirasi kata nama. Pasrah, pasrah Nurul Aufa, ya. Okey, pasrah, sedar, betul sedar. Sedar ada kata adjektif, ya. Okey, ada lagi tak? Ada jawapan lain tak? Okey, mari kita tengok sama-sama. Okey, baris pertama perkataan kental. Betul, kental. Okey. Mudah. Okey. Kemudian sedar. Ini satu ya kata adjektif, ya. Okey. Okey, kagumi semangat dan keberanian. Kita kagumi semangat. Okey, kagumi. Okey, kagumi ni 50 tapi lebih kepada kata kerja. Ini kita panggil kata ayat pasif, ayat pasif. Kata ganti nama diri pertama. Okey, namun semangatnya terus menjadi inspirasi kepada pejuang selepasnya untuk terus istiqomah. Istiqomah ya. Istiqomah ni maksudnya terus melakukan sesuatu ya, sesuatu yang kekal, tak hangat-hangat di ayam. Istiqomah. Okey. Jadi kalau kamu ada satu yang 50-50 kan para pelajar, misalnya tadi kagumi, ini kata kerja ke kata, jangan ambil. Ambil yang confirm saja. Misalnya kental, mudah, sedar, boleh. Ya, jadi bina ayat. Bina ayat. Cikgu akan tunjuk cara bina ayat. Okey, sekarang dia nak minta kita buat kata tugas. Ini mencabar sikit ni. Boleh tak siapa catatkan kata tugas? Kata tugas harus, ya Damia harus. Okey, Anshis, apa kata adjektif? Kata adjektif ni kata sifat. Contohnya tinggi, rendah, gemuk, kurus, rajin, malas. Itu ialah kata adjektif, ya. Okey. Okey, seterusnya. Apa perkataan tadi? Ada perkataan tadi ialah harus. Okey, boleh. Lagi? Kerana pun kata tugas juga. Akan pun kata tugas juga. Lagi, walaupun kata tugas juga. Okey. Baik, kemudian untuk pun kata tugas. Jadi kita ambil yang mudah-mudah. Sebab nak bina ayat. Satu kataan akan. Akan. Satu lagi untuk. Ataupun walaupun boleh. Walaupun boleh kata tugas. Okey. Para pelajar, tolong catat dekat ruang chat ya perkataan ni, pelajar yang dengar. Formula bina ayat, betul-betul. Terus pun ia, namun pun ia, kepada pun ia. Betul-betul ya. Kalau kita nak bina ayat, formulanya ialah Superman. S-U-P-E-R-M-E-N. Formula bina ayat bagi dapat markah yang baik ialah Superman. Tolong catat dekat ruang chat. Ya, tapi Sharvin, M-E-N ya. Walaupun sebenarnya dalam filem ke Superman macam tu, tapi dia dalam bahasa Melayu cikgu nak bagi formula Superman. Yes, betul Anishis, tapi tak ada sama juga. Okey, su pertama ialah subjek. Setiap ayat betul Damia, betul Damia. Setiap ayat mesti ada subjek, mesti ada subjek. Subjek ni apa? Pelaku. Benda mesti ada subjek. Per ialah predikat. Predikat mesti ada cerita. Benda ada, cerita ada,
Dan satu lagi ialah menerangkan, ya. Jadi ayat kamu tulis di peringkat SPM mesti 12 hingga 14 patah perkataan. Jadi macam mana kita nak bagi ayat panjang kalau kita tak terangkan? Kita kena terangkan. Ya betul Anishis. Subjek, subjek, predikat menerangkan. Okey, mesti ada subjek, predikat dan menerangkan. Jadi formulanya ialah Superman. Superman. Ya. Okey, cuma cikgu tak buatlah Superman. Jadi kita susah sikit kita nak ingat. Kita boleh buat macam tu tapi bila sampai per tu kita tahu dia predikat. Okey, mari kita tengok kental di sini. Okey, kalau kita bina ayat, jangan macam tokoh pejuang juga. Jangan ambil ayat daripada sini. Bina ayat baharu, kental. Ya. Contoh, para pelajar mestilah memiliki ya semangat yang kental untuk memperoleh kejayaan ya dalam pelajaran untuk jaminan masa hadapan mereka. Jadi nampak tak? Ada penerang untuk menjamin atau jaminan menjamin masa hadapan mereka. Itulah dipanggil menerangkan. Subjeknya siapa? Para pelajar. Bendanya para pelajar. Ceritanya apa? Ya, mesti memiliki semangat yang kental. Ya. Ya, okey. Untuk keterangan satu untuk memperoleh keputusan cemerlang, keterangan satu, keterangan dua demi menjamin masa hadapan mereka. Nampak tak? Kita boleh kata para pelajar mesti memiliki semangat yang kental. Tak ada markah maksimum para pelajar. Markah dapat tapi tak dapat markah maksimum. Perlu ada Superman tadi, Superman. Okey, kita satu lagi, sedar. Sedar. Ya. Sedar. Formula sama, subjek, predikat, menerangkan. Ya. Okey. Masyarakat kini sedar akan kepentingan ilmu pengetahuan. Masyarakat kini sedar akan kepentingan ilmu pengetahuan. Ya. Kerana ilmu pengetahuan yang ya berguna dapat ya membawa kemajuan kepada diri mereka. Kerana tu ialah penerang. Okey, begitu juga perkataan perkataan kita kata misalnya yang. Ya, orang yang memakai kereta mewah itu ialah huraikan dia. Ialah pengurus di sebuah syarikat ya yang baru berkembang maju. Yang baru berkembang maju. Jadi yang okey, walaupun mereka hidup dalam kemiskinan tetapi mereka mempunyai cita-cita untuk berjaya dalam pelajaran. Jadi kita gunakan, ingat formula dalam membina ayat ialah perlu ada Superman, subjek, predikat dan juga menerangkan.